Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kesatuan dan perpaduan masyarakat perlu dalam melaksanakan projek berkebajikan tanpa bergantung kepada kerajaan. Peranan farmasi tidak ternilai dalam memberikan orang ramai akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti. Inisiatif projek hiasan dalaman Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang yang diungkayahkan Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan dengan mengumpulkan dana dari penduduk-penduduk kampung Manggis dan Madang dan sektor korporat tertentu amat membanggakan. Perkara tersebut dikongsikan pagi tadi oleh Menteri Hal Ehwal Agama pada majlis perasmian hiasan dalaman masjid berkenaan. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, inisiatif tersebut mencerminkan kesatuan dan perpaduan masyarakat yang ingin melaksanakan sesuatu projek berkebajikan. Kerjasama di kalangan sesama ahli jawatankuasa takmir dibuktikan di sini dengan kesepaduannya, kesepahamannya, maka tentunya lah juga untuk dicontohi oleh semua masjid-masjid di negara kita ini. Projek hiasan dalaman mengandungi kerja-kerja untuk menghias keempat-empat bahagian dalam dinding masjid dan bahagian luar pintu masuk utama dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Farmasi merupakan sumber maklumat yang dipercayai bagi pesakit untuk menjawab persoalan mengenai ubat-ubatan dan membimbing pesakit tentang cara mengurus ubat-ubatan, peralatan perubatan dan kesihatan mereka. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut semasa sambutan Hari Farmasi Sedunia yang diadakan pagi tadi di Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar yang juga selaku pengerusi dan pengarah eksekutif Jerudong Park Medical Centre JPMC menambah sambutan seumpamanya mengiktiraf dedikasi ahli dan profesional farmasi kepada sistem dan menjaga kesihatan serta kesejahteraan masyarakat. Turut disentuh tema sambutan tahun ini iaitu memenuhi keperluan kesihatan global. Highlights the invaluable contributions of pharmacy in enabling access to quality essential health services, ensuring safe and effective medication use, optimize treatment outcomes, and promote health literacy in the community. They are an essential part of healthcare infrastructure, contributing to improving effectiveness and efficiency of healthcare delivery. Dianjurkan oleh Jabatan Farmasi JPMC, acara diadakan bagi menghargai peranan farmasi dalam memastikan keselamatan pesakit dan penjagaan yang cemerlang. Di samping itu, penganjurannya juga bertujuan bagi meningkatkan kesedaran tentang peranan tanggungjawab dan kepakaran ahli dan profesional farmasi dalam memastikan kesihatan yang lebih baik. Penyampaian hadiah bagi pertandingan seni khat sempena Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa diadakan pagi tadi. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi Lembaga Takbir, Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Johan disandang oleh Awang Haji Muhammad Nazir bin Osman, manakala Muhammad Riziman bin Haji Usin dan Awang Haji Muhammad Fajri bin Haji Idris masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Pertandingan merupakan anjuran Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pengalaman setiap wanita dengan menopause adalah unik dengan sebahagiannya mengalami gejala ringan dan ada yang berdepan dengan cabaran yang lebih teruk sehingga menjejaskan kehidupan seharian mereka. Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku Timbalan Pengerusi Jerudong Park Medical Center JPMC menekankan perkara tersebut semasa Simposium Kesihatan Pasca Menopause sempena Hari Menopause Sedunia petang tadi. We must ensure that women have access to accurate information, compassionate healthcare, and supportive environments that allow them to navigate menopause with dignity and confidence. Dianjurkan oleh JPMC, simposium antaranya diisikan dengan ceramah pendidikan mengenai menopause. Ia bertujuan mewujudkan persekitaran yang menyokong wanita untuk memahami dengan lebih mendalam akan kesihatan masing-masing semasa peringkat pasca menopause. Simposium berlangsung di salah sebuah hotel di Bandar Seri Begawan. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan seseorang itu lebih dekat kepadanya. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam pelbagai bentuk dan ia perlu disyukuri kerana nikmat dan rezeki tersebut menjadikan seseorang itu lebih dekat kepadanya. Nikmat, anugerah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala sering disalaherti sehingga ada yang sombong tidak menjalankan perintah dan suruhannya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Bahaya Istidraj. Ingatlah ketika manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengindahkan suruhan, larangan dan peringatannya, maka boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu istidraj kepada mereka. Istidraj adalah salah satu bentuk nikmat kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hamba yang lalai terhadapnya. Nikmat yang diberikan berupa ilmu, harta, pangkat dan kesihatan itu adalah dilihat sebagai sebuah bentuk kebahagiaan. Namun yang demikian itu adalah ujian berbentuk muslihat ataupun perangkap. Akademi Usaha Wanita AWE di negara Brunei Darussalam pagi tadi melancarkan kohort keempat dengan mengalu-alukan 27 usahawan wanita yang terpilih. Acara berlangsung di Ice Center, Kampung Anggrek Desa. Perasmiannya disempurnakan oleh Catherine Antia Amoa, Pegawai Hal Ehwal Awam Kedutaan Amerika Syarikat. Para peserta akan menjalani latihan selama 2 bulan menggunakan Dream Builder, platform pembelajaran dalam talian yang dibangunkan oleh Sekolah Pengurusan Global Thunderbird, Universiti Negeri Arizona. Platform tersebut meliputi 13 modul perniagaan penting memfokuskan pada bidang utama seperti perancangan perniagaan, celik kawangan dan strategi pemasaran. Inisiatif global yang diterajui oleh Biro Hal Ehwal Pendidikan dan Kebudayaan Jabatan Negara Amerika Syarikat ini bertujuan meningkatkan peluang ekonomi untuk wanita melalui keusahawanan di lebih 100 negara di seluruh dunia.
5 pelajar beserta seorang guru pengiring Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah Lumut berlepas mewakili negara ke Kumamoto, Jepun petang tadi bagi mengikuti program Duta Belia bagi Hari Kesedaran Tsunami Sedunia 2024. Program tersebut berlangsung selama 7 hari bermula esok. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Dayang Hamidah binti Daud, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan, dan Jun Takimoto, setiausaha pertama Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam. Program yang melibatkan 256 peserta termasuk penyelia dari 43 negara memberi peluang kepada para pelajar untuk berinteraksi dengan pelajar sekolah menengah Jepun dan mengambil bahagian dalam sesi pemerhatian serta perbincangan mengenai pencegahan bencana dan pengurangan risiko. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD melalui Kelab Radio Amaturnya bersama rakan strategik Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam BIDARA menganjurkan jambori di udara ke-67 Jota dan jambori di internet ke-28 Joti. Acara berlangsung serentak di seluruh dunia bermula hari ini sehingga 20 Oktober 2024. Di negara Brunei Darussalam, perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Jota Joti merupakan kegiatan digital dan radio pengakap terbesar di dunia yang mengumpulkan lebih daripada 2 juta pengakap setiap tahun. Melalui kegiatan seumpama itu, ahli-ahli pengakap lebih yakin untuk berhubung dengan rakan-rakan pengakap yang berada beribu kilometer dari negara ini. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dengan kerjasama Unit Pemimpin Muda Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB mengungkayahkan pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran senegara tahun 2024. Petang tadi diadakan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan. Majlis diadakan di Kupu SB. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Hajah Nahariah binti Haji Awang Hasbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada Johan bagi setiap kategori yang dipertandingkan. Pertandingan diadakan bersempena sambutan Hari Pandu Puteri Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. 2 suspek ditahan dalam satu operasi pencegahan jenayah di kawasan perhutanan di daerah Temburong yang dipercayai digunakan sebagai pusat pemunggahan dan pengedaran barang tegahan. Dalam operasi tersebut, pasukan polis simpanan C, Kompeni Polis Hutan, pasukan polis Diraja Brunei menemui 240 tin dan 84 botol minuman keras pelbagai jenis di dalam sebuah kenderaan yang dipercayai diseludup dari negara jiran. Juga ditemui peralatan yang dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah. Kes tersebut dilaporkan di Balai Polis Bangar untuk penyerahan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Brunei dan Biro Kawalan Narkotik. Sementara itu, seorang lelaki warga tempatan ditahan kerana dipercayai terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan dadah di kawasan Kampung Lubuk Pulau, daerah Tutong. Suspek ditahan berikutan penemuan 2 buah kereta mencurigakan dengan hasil pemeriksaan mendapati beberapa barang mencurigakan iaitu peralatan yang dipercayai bagi penyalahgunaan dadah. Suspek diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik bagi siasatan lanjut. Perkembangan bola sepak Liga Perdana Singapura. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingannya malam ini. Berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Brakas, Brunei DPMMFC menentang Young Lions.